Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan menghuraikan sukatan pelajaran Sistem Peperiksaan Baharu STPM Kesusastraan Melayu Komunikatif 922. Matlamat. Sukatan pelajaran ini adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan pelajar tentang kesusastraan Melayu komunikatif melalui penghayatan karya, bina insan dan pembangunan kreatif berasaskan teks sastra terpilih. Fokus terasnya adalah untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sahsiah dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, patriotisme, kenegaraan, nilai murni, estetik, budi bahasa, ketahanan diri serta keutuhan pendidikan berasaskan teks sastra terpilih di samping menerokai disiplin, mendokumentasikan ilmu, penulisan kreatif, prinsip pengurusan dan elemen multimedia dalam sastra. Objektif sukatan ini adalah untuk membolehkan pelajar pertama, mengapresiasi karya sastra. Kedua, mengkaji dan menelusuri ilmu kesusastraan serta penerapan ilmu bantu. Ketiga, menghuraikan konsep sastra dan pembangunan meliputi pembangunan insan, pembangunan masyarakat dan pembangunan negara berasaskan teks sastra terpilih. Keempat, menghasilkan karya kreatif. Kelima, menyunting karya kreatif. Keenam, menguasai dan menghuraikan prinsip pengurusan dalam organisasi sastra. Ketujuh, mengkaji dan memahami ilmu pengurusan dalam karya. Dan kelapan, menguasai dan mengaplikasikan elemen multimedia dalam teks sastra terpilih. Kandungan sukatan pelajaran ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu penghayatan karya, sastra dan pembangunan, dan akhir kreativiti pengurusan dan multimedia. Untuk aspek penghayatan, pembelajaran berfokus kepada analisis teks prosa dan puisi Melayu. Aspek sastra dan pembangunan pula ditelusuri melalui teks karya agung dan Nobel terpilih. Aspek kreativiti memberi fokus kepada penulisan kreatif, pengurusan dan multimedia dalam sastra. Bilangan waktu pembelajaran untuk sukatan pelajaran ini diagihkan berdasarkan 3 penggal persekolahan, iaitu 120 waktu pengajaran bagi setiap penggal. Penggal pertama, penghayatan karya. Tajuk pertama puisi. Puisi tradisional terdiri pada pantun, syair, seloka, gurindam, talibun, teromba dan mantra. Kedua, puisi moden terdiri pada sajak. Untuk tajuk kedua, prosa tradisional meliputi epik, cerita rakyat, keagamaan dan ketatanegaraan. Tajuk untuk prosa moden meliputi cerpen dan drama. Untuk penggal kedua, iaitu sastra dan pembangunan. Tajuknya pembangunan insan, merangkumi aspek keagamaan, ilmu, jati diri dan kemanusiaan. Untuk aspek pembangunan masyarakat meliputi pendidikan, sosial yang terangkum di dalamnya budaya, perpaduan, mobiliti, susun lapis masyarakat dan seterusnya. Untuk aspek berikutnya, cinta akan alam sekitar. Untuk pembangunan negara merangkumi kepimpinan, nasionalisme,
peraturan dan undang-undang. Aspek ekonomi meliputi aktiviti pertanian, usahawan dan perdagangan. Untuk penggal ketiga, kreativiti pengurusan dan multimedia, tajuk-tajuknya penulisan kreatif, penulisan puisi tradisional, penulisan sajak, penulisan cerpen dan asas penyuntingan. Untuk pengurusan meliputi prinsip asas pengurusan yang di dalamnya terangkum perancangan, perorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Dalam pengurusan juga terdapat terapan terhadap teks. Seterusnya, organisasi sastra di dalamnya meliputi pengurusan organisasi dan pengurusan projek. Di bawah multimedia dan sastra merangkumi pengenalan tentang multimedia dalam sastra, meliputi konsep, fungsi dan ciri-ciri. Tajuknya di bawah prinsip asas multimedia dan sastra meliputi teks, grafik, audiovisual dan animasi. Pembinaan papan cerita, ini satu aspek dalam multimedia, merangkumi konsep, fungsi dan format. Juga dalamnya terdapat aplikasi multimedia dalam sastra, baik bentuk prosa maupun bentuk puisi. Teks kajian. Terdapat 3 buah teks yang ditetapkan. Pertama, A. Samad Ahmad, penyelenggara, 2003, Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu, edisi pelajar Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk teks moden, Christmas 2003, novelnya Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan satu lagi, disunting oleh Majlis Perperiksaan Malaysia 2012, Permata Sastra Melayu Kuala Lumpur, juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbezaan antara sukatan pelajaran terminal, iaitu sukatan lama, dengan yang baru. Butiran, bilangan bahagian. Di bawah sukatan pelajaran terminal mengandungi beberapa bahagian seperti berikut. Bahagian kesusahan Melayu tradisional. Bahagian kesusahan Melayu moden. Manakala sukatan baru terdiri pada pecahan 3 penggal seperti yang berikut. Pertama, bahagian penghayatan karya. Kedua, bahagian sastra dan pembangunan. Dan ketiga, bahagian kreativiti, pengurusan dan multimedia. Rasional perubahan. Sukatan pelajaran yang dicadangkan adalah mengikuti sistem penggal. Oleh itu, kandungan sukatan perlu disusun semula supaya bersesuaian dengan sistem penggal. Butiran teks utama. Sukatan pelajaran terminal. Teks yang digunakan Sulalatus Salatin atau judul lain Sejarah Melayu dengan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Untuk sukatan baru, kedua-dua teks masih dipakai, iaitu Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Rasional, kedua-dua teks ini dipakai. Teks kajian Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dikekalkan sebab kandungan kedua-dua teks tersebut bersesuaian dengan ketiga-tiga bahagian dalam sukatan. Yang lain, teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu
yang mewakili teks kesusahan Melayu tradisional mempunyai kedudukan yang tinggi disebabkan karya ini diiktiraf oleh UNESCO sebagai satu dari warisan dunia. Teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur mewakili teks kesusahan Melayu moden merupakan karya yang bermutu yang dihasilkan oleh sastrawan negara Chris Mas. Jenis kesusastraan Melayu. Sukatan pelajaran terminal. Bentuk prosa terdiri daripada seperti berikut: mitos, legenda, cerita rakyat, sastra sejarah, sastra hikayat, sastra panji, sastra kepahlawanan atau epik, sastra undang-undang, sastra agama, sastra kitab, sastra ketatanegaraan, drama dan cerpen. Manakala sukatan pelajaran baru, komponennya diperkecilkan. Bentuk prosa terdiri daripada yang berikut: epik, cerita rakyat, keagamaan, ketatanegaraan, drama dan cerpen. Rasional, perubahan. Perubahan bilangan jenis ini telah ditetapkan melalui cadangan daripada guru yang terlibat sebagai jawatan kuasa pelajaran kesusahan Melayu komunikatif STPM. Dan juga jawatan kuasa mendapati bahawa kandungan yang lama itu terlalu banyak untuk satu musim dan mungkin boleh diubah suai untuk akan datang. Penjurus semula bilangan jenis ini ditetapkan mengambil kira juga kedalaman kandungan bagi bentuk prosa atau puisi tertentu supaya bersesuaian dengan sistem penggal. Sukatan pada terminal lain, bentuk puisi terdiri daripada seperti berikut: pantun, syair, gurindam, endoi, rejang, dikir atau zikir, rubai, nazam, masnawi, gazal, berzanji, kitah, seloka, teromba, talibun, peribahasa berangkap, mantra dan sajak. Ya, satu luar lingkup yang terlalu banyak untuk dipelajari oleh pelajar dalam satu waktu. Dengan itu, sukatan baru memilih beberapa bahagian sahaja meliputi pantun, syair, seloka, gurindam, talibun, teromba, mantra dan sajak. Ya, rasionalnya seperti yang telah disebutkan tadi, bahawa sukatan baru disesuaikan dengan keperluan sistem penggal supaya pelajar lebih fokus kepada puisi-puisi terpilih sahaja. Kursus ini juga meliputi kerja projek. Pengenalan. Kerja projek ini merupakan antara komponen dalam mata pelajaran kesusahan Melayu komunikatif. Setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja projek sebagai satu daripada komponen penaksiran untuk sepanjang penggal kedua dan ketiga. Kerja projek ini tidak diperuntukkan waktu yang khusus kerana dilaksanakan serentak dengan waktu pengajaran. Kerja projek untuk calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan ditaksir menggunakan pentafsiran berasaskan sekolah. Manakala kerja projek untuk calon sekolah swasta dan calon persendirian individu ditaksirkan oleh pemeriksa yang dilantik. Wajaran markah bagi kerja projek ini adalah sebanyak 20%. Panduan dan arahan tugasan kerja projek
akan diberi melalui portal MPN http://www.mpm.edu.my. Objektif. Kerja projek dilaksanakan untuk membolehkan calon mencari dan mengumpul maklumat, menjalankan kerja lapangan, menyuburkan budaya pencarian ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat dan kreativiti, memantapkan aspek kognitif, efektif dan psikomotor dalam budaya ilmu, mempersembahkan maklumat dalam bentuk esei, portfolio atau projek. Calon akan dinilai berasaskan keupayaan mereka memahami dan menghayati karya sastra, merealisasi pembangunan insan, pembangunan masyarakat dan pembangunan negara dalam karya sastra, menghasilkan karya kreatif, menghasilkan persembahan multimedia berasaskan teks sastra, memahami dan pengurusan organisasi sastra. Skim pentaksiran. Penggal pertama. Kod dan nama kertas 9221 Kesusahan Melayu Komunikatif 1. Jenis ujian. Ujian bertulis. Bahagian A, puisi. Soalan esei. 2 soalan diberikan dan calon dikehendaki menjawab 1 soalan daripada 2 soalan yang diberikan. Wajaran markah keseluruhan 75 markah dengan peratusan 26.67%. Masa diberikan 2 jam. Pentaksiran berpusat. Untuk bahagian puisi tadi, pemberatan markah 25. Bahagian B, prosa tradisional, juga soalan esei, pemberatan markah 25. Bahagian ini juga diberi 2 soalan dan calon dikehendaki menjawab 1 soalan. Bahagian C, pemberatannya juga 25. Bahagian C ini merupakan prosa moden. Jawapan juga dalam bentuk esei, juga diberikan 2 soalan dan calon dikehendaki menjawab 1 soalan. Penggal kedua. Kod khusus Kesusastraan Melayu Komunikatif 922/2. Jenis ujian juga ujian bertulis. Kewajaran atau pemberatan markah 75, masa 2 jam, juga pentafsiran berpusat. Bahagian A untuk kertas ini, pembangunan insan. Diberi 2 soalan, calon dikehendaki menjawab 1 soalan. Pemberatannya, pemberatan markahnya 25. Bahagian B, pembangunan masyarakat, juga diberi 2 soalan dan calon dikehendaki menjawab 1 soalan. Pemberatannya juga 25. Bahagian C, pembangunan negara. Esei bertulis, calon perlu menjawab 1 soalan dari 2 soalan yang diberikan dan pemberatannya masih 25. Penggal ketiga. Kod 922/3 Kesusahan Melayu Komunikatif 3. Juga jenis ujian, ujian bertulis. Ada 3 bahagian. Bahagian pertama, penulisan kreatif, berbentuk esei. Calon diberikan 2 soalan dan dikehendaki menjawab 1 soalan. Bahagian ini, kewajaran markah 75 dengan pemberatan
dengan pecahan 26.67% dan pecahannya bahagian A penulisan kreatif tadi 25 markah, bahagian B pengurusan, juga soalan esei calon diberi 2 soalan dan dikehendaki menjawab 1 dari 2 soalan yang diberikan itu, markahnya 25, dan bahagian C multimedia dalam sastra, juga soalan esei calon diberi 2 soalan dan dikehendaki menjawabnya 1 soalan dengan pemberatan 25, dan kertas ini juga seperti yang tadi masanya 2 jam. Pentaksiran berpusat. Untuk kertas keempat, Kesusahan Melayu Komunikatif 4 922/4. Kertas ini berbeza dengan 3 yang tadi. Ia merupakan kerja khusus atau kertas projek. Wajaran markah 60 dengan peratusan 20. Masa yang perlu dibuat oleh calon sepanjang penggal kedua dan ketiga, bermakna calon ada 2 penggal untuk menyiapkan kursus ini. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Manakala calon persendirian atau calon swasta ditafsirkan oleh pemeriksa yang dilantik oleh majlis peperiksaan. Ya, kertas ini pilih 1 soalan daripada 3 soalan yang diberikan dan hasilkan 1 tugasan daripada soalan yang dipilih itu. Tugasan adalah berdasarkan sama ada tajuk penggal pertama, penggal kedua atau penggal ketiga. Sekian, terima kasih.